Didik TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan Mendengar Atas bersama dengan saya, Akmal Nazri. Apa? Mana Cikgu Faridah? Ada, Cikgu Faridah. Sambung balik kelas kita. Okey, kita terus. Okey, saya nak tekankan aplikasi Fuse dan Larashu dalam kehidupan seharian. Okey, kadang-kadang ada soalan kebat keluar kan. Okey, jadi murid perlu tahu Fuse ni untuk apa dengan manusia? Larashu ni untuk apa dengan manusia kan? Okey, untuk Fuse ni sebenarnya dia sangat membantu kita dalam kehidupan harian sebab jika terdapat lebihan arus, dia akan memutuskan litar elektrik tadi. Okey, secara tak langsung semua barangan-barangan elektrik dalam rumah kita ataupun pejabat selamat. Sebab dia bila ada lebihan arus, automatik dia akan putuskan litar. Okey, manakala Larashu ni, okey, Akmal, kalau Akmal buka, contohlah kan, Akmal pasang penyaman udara, onkan penyaman udara. Okey, Akmal ada tak pintu terbuka? Kadang-kadang, Cikgu. Okey, tingkap terbuka. Kenapa, Cikgu, kalau saya terbuka pintu tingkap tambah tu? Tambah lagi. Cahaya matahari masuk. Kan? Sebenarnya, benda-benda, perkara-perkara yang saya sebut tadi, sebenarnya dia sebenarnya menyumbang kepada beban haba yang masuk ke dalam ruang itu sendiri. Sebab Larashu kan saya kata tadi, macam Akmal katakan contoh, Akmal pegang cerik kan. Akmal ada rasa kan panas. Okey, sama juga dengan dia. Dia kata, ada haba lagi. Maksudnya dekat sini, dia akan membenarkan arus elektrik lalu dekat badan Larashu tu untuk menyambungkan bekalan elektrik kepada pemampat penyaman udara. Jadi dekat sini pemampat akan bekerja. Bila bekerja, bil elektrik pun pandai. Naiklah. Sebab itu kalau bila kita buka penyaman udara, jangan buka pintu, buka tingkap. Boleh tak ada masalah. Yang penting hujung bulan bayar. Jangan tak bayar. Jadi dekat sini, Larashu tu sendiri sebenarnya memainkan peranan untuk kita berjimat cermat. Okey. Lepas tu, untuk Larashu ni, contohlah saya saja berkongsi kan. Okey, kalau kita nak, katakan kita nak tidur pukul 10 malam. Saya sangat-sangat menggalakkan kita pasang aircon tu awal. Penyaman udara tu awal. Supaya kita bila masuk, sejuk, nyaman. Jadi kita tak adalah terus, panas, teruskan lagi, turunkan lagi suhu. Jadi pemampu pun akan bekerja lagi. Bil pun akan melambung lagi. Macam tu. Macam itulah. Okey. Lepas tu, kalau kita nampak ada pancaran matahari ataupun pintu yang tak boleh buka ke, jadi kita kena macam matahari tadi, pasang langsir lah yang dapat menghalang cahaya masuk ke dalam ruang. Okey. Ataupun kalau macam contoh pintu, kita pasang yang kita maafkan. Pintu yang mana, Cikgu? Pintu rumah, pintu bilik kita tu kan, supaya dia sentiasa tertutup. Yang ada kat atas tu yang dia tutup perlahan. Betul. Hidrolik tu kan. Dan juga tingkap pun sama juga. Hidrolik juga. Tingkap tak payahlah. Tapi tingkap tu sentiasa tertutup. Sentiasa tertutup. Okey. Seterusnya, alang-alang saya kongsikan dulu soalan. Okey, ini adalah antara, tadi kita buat amali kan? Sebenarnya amali tu sangat-sangat membantu pelajar, murid dalam menjawab soalan. Saya kongsikan soalan satu. Boleh. Okey, berikut adalah penyataan kerja menguji kefungsian fuse cartridge. Okey, menggunakan meter pelbagai. Tandakan right bagi penyataan kerja yang betul dan pangkah bagi yang salah dalam petak yang disediakan. Okey, Akmal boleh jawab? Kita buat sama-sama, Cikgu. Dengan murid-murid dekat rumah. Baru saya nak guna kuasa veto guru kan? Ya. Yang pertama sekali, melaras suis pilihan pada kedudukan DCV. Betul ke tak? DCV tu adalah Direct Current Voltage. Mestilah salah, Cikgu. Pandailah. Mana boleh kita nak laras dekat kedudukan DCV? Kita kena laraskan pada mana? Dekat CDV. Akmal. Bukanlah. Okey, jadi betul jawapan Akmal. Salah. Okey, yang kedua, meletakkan prop merah pada terminal positif dan prop hitam pada terminal negatif. Kan kita tahu prop merah ni kan dia negatif kan? Dia positif. Jadi kalau positif letak, mana ada apa-apa. Jadi salah lah, Cikgu. Okey. Salah juga, Cikgu. Salah. Tapi sebenarnya prop merah pada terminal positif dan prop hitam pada terminal negatif ni sebenarnya adalah prosedur untuk menguji bateri. Sebab bateri ada terminal positif dan negatif kan?
Dan prop tu sendiri memainkan peranan. Kalau tak, nanti nilai dia akan songsang. Ya, betul. Jadi jawapan dia salah. Betul, Akmal. Okey. Yang ketiga, melaraskan jarum penunjuk pada kedudukan 0 ohm dengan menyentuhkan kedua-dua prop. Ini cikgu kalau siapa jawab salah ni tak tahulah. Betul cikgu. Ya, Akmal pandai lah. Datang SMK Kampas. Ya, besok saya datang cikgu. Okey, kemudian meletakkan kedua-dua prop pada setiap hujung fuse cartridge. Betul ke salah? Ini betul cikgu. Okey. Sebab kita pernah buat. Tapi saya tak ingat bila cikgu. Tapi kita pernah buat. Kita akan kenang kenangan lalu. Ya, cikgu. Okey, seterusnya, jika bacaan 0 ohm, maka fuse cartridge adalah dalam keadaan baik. Manakala tiada bacaan, maksudnya tiada bacaan adalah merujuk kepada infinity, menunjukkan fuse cartridge dalam keadaan rosak. Ya. Jawapannya? Kalau kita selalu buat uji kaji ni, kita tahu dah jawapannya. Jawapannya adalah apa, murid-murid? Cantik. Betul, cikgu. Betul. Okey, betul. Sebab 0 ohm maksudnya arus elektrik boleh dapat lalu. Okey, pandai Akmal. Jadi dekat sini automatik Akmal akan dapat 5 markah. Baik. Terima kasih cikgu. Jadi nampak tak cikgu? 5 markah saya dapat dan setahu saya pun saya pernah dapat A+, AA+ kan? Setahu saya lah. Jadi cikgu, sebelum cikgu berikan rumusan kepada kita semua, bagaimana penilaian anak murid cikgu yang bernama Akmal Nazri tu cikgu? Saya sangat mengharapkan Akmal mendapat A+ dalam SPM ke? Ya, iyalah cikgu. SPM lah kan? Ya, cikgu. Akmal SPM ke cikgu? Ya, cikgu. Okey. Saya harap kiranya saya nampak Akmal memang sangat-sangat cepat tangkap lah. Senang sebut kan. Cepat tangkap. Terima kasih cikgu. Dan saya pasti ini juga di atas bantuan daripada murid juga cikgu. Yang mana mereka juga memberikan fokus 100%. Baik cikgu, jadi rumusan apa yang kita dah belajar kali ini, silakan cikgu. Okey, kita terus. Okey, rumusan hari ini. Okey, pada akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat mengenal pasti jenis fuse dan juga fungsi fuse. Betul. Macam kita tadi, fungsi fuse ada berapa? 2. Satu fuse, cartridge dan yang kedua fuse dawai. Dawai. Okey. Cartridge dan dawai ya. Cartridge dawai, cartridge dawai, cartridge dawai. Okey. Fungsi fuse macam tadi saya cakap, dia memutuskan litar jika terdapat lebihan arus elektrik. Okey, yang kedua, menguji fuse cartridge dan menentukan fuse dalam keadaan baik ataupun tidak. Jadi kalau 0 ohm, automatik fuse dalam keadaan baik. Bila infinity, fuse dalam keadaan tak baik. tak baik, rosak. Okey, kemudian yang ketiga, mengenal pasti laras suhu. Okey. Dan akhir sekali adalah menguji laras suhu dan menentukan laras suhu dalam keadaan baik ataupun tidak. Akmal, saya ulang kaji semula. Berapa keadaan yang kita kena uji masa laras suhu? 3. Satu yang tu apa tu? Yang off, on, sejuk. Okey, pandai. Okey, cemerlang sangat. Kalau off infinity, kalau on kalau kosong. Betul. Kalau kosong, kalau kosong ohm. Okey. Kalau sejuk dia infinity cikgu. Betul. Ya, cikgu. Sangat pandai. Terima kasih, cikgu. Jadi kalau murid-murid ataupun guru-guru yang dekat rumah nak buat bahaman rujukan mengenai mata pelajaran kali ini, macam mana, cikgu? Dekat mana? Murid-murid boleh layari portal Delima. Ya. Okey. Baik. Terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Farida di atas perkongsian tersebut dalam mata pelajaran menservis peralatan penjukan dan penyamanan udara. Tak lupa juga kepada jurubahasa isyarat kita, iaitu Cikgu Zahratul Azma. Baik, kita akan jumpa lagi kepada anda semua. Saya doakan anda akan maju jaya dan cemerlang. Amin. Saya Akmal Nazri. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.